boleh record. Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. Yang hari tu pun tak masuk lagi dekat YouTube tapi dah ada lah dekat dalam komputer tu, insyaAllah. Mudah-mudahan lepas ni saya cuba tengok, sebab saya ni dulu saya ada pembantu yang memang datang ke rumah. Dari sekarang ni semua masing-masing duduk di rumah buat part time. Jadi dia yang benda-benda berkaitan dengan device kat sini tu kena buat sendirilah. So itu camarannya, insyaAllah. Ala kulli hal, kita mulakan dahululah ya majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan Al-Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Amma ba', insya-Allah pada petang yang berbahagia ini saya persilakan semua sahabat-sahabat daripada masjid untuk bersama dengan kita, iaitu pada sesi Muslimah Celik Fiqah. Kita dah berada dalam sesi yang kedua. Dulu yang pertama kita ada beberapa kali perjumpaan, dan kali ketiga ini untuk kali sesi yang kedua, untuk surat yang ketiga. Kita masuk hari ini, yang kita bermula hari itu dengan wanita dan emosi. Yang kedua kita pergi kepada hukum darah istihabah, ya, lanjutan daripada kenali darah wanita. Yang pertama kita dah belajar tentang haid, dan yang kedua lebih mendalam lagi tentang istihabah. Dan ini adalah sesi yang ketiga, iaitu kita membawakan tokoh. Tokoh iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang saya merasai bahawa kalau kita nak menjadi seorang umat Islam, terutama wanita, ya, Sri Kandi, wanita muslimah yang berjiwa besar, yang betul-betul nak beri sumbangan kepada Islam, tak lain tak bukan kita mesti melihat kepada tokoh yang paling sesuai, paling layak, yang paling cocok, kata orang Indonesia, untuk kita letakkan di hadapan kita sebagai satu model, sebagai satu modul, sebagai satu ikon yang boleh kita tiru. Manusia ni sebenarnya, sahabat-sahabat, dia ada satu sifat, iaitu sifat meniru. Dulu masa kita sekolah, doktor pula cikgu. Kat sekolah kita panggil cikgu, kat universiti pun panggil doktor. Kat sekolah, cikgu sangat marah kita meniru. Sehingga kita ini rasa macam meniru tu adalah satu perkara yang bersalahan dengan fitrah manusia. Tapi bila kita makin lama makin belajar, kita makin lama makin dewasa, baru kita tahu sebenarnya untuk hidup kita mesti meniru. Rupanya meniru ni adalah one step of learning. Okay? One step of learning yang menunjukkan bahawa manusia ni dia memang lahir bodoh. Manusia ni dia memang lahir jahil. Dia tak tahu benda. Dia tak tahu macam mana nak cakap. Betul tak? Masa kita kecil, sahabat-sahabat tahu cakap tak? Nak cakap perkataan ba, nak cakap perkataan a, pun tidak mampu, ya, walaupun dengan satu suku kata sahaja. Tapi kita boleh bercakap hari ini dengan 1000 patah perkataan, mungkin dalam masa 15 minit tu 1000 patah perkataan kita cakap. Semuanya berasas daripada meniru. Kita belajar. First step kita dalam kehidupan ialah kita meniru bagaimana untuk berkata-kata. Dan
Hari ini kita pandai membina ayat, kita pandai berkata-kata, semuanya berasas daripada tiru. So, sahabat-sahabat, saya nak bagi tahu bahawa untuk kita jadi seorang wanita, tokoh yang berjiwa besar, kita perlu tiru. Kita sangat perlu tiru. Tapi siapa yang kita nak tiru? Tu persoalannya. Salah tiru, maka jadi acuannya pun salah jugalah. Ya? Salah acuan, maka jadilah juga tempat yang kita tiru tadi tu hasilnya pun salah. Maka kita tengok pada hari ini, ramai orang tersalah tiru. Jiwa manusia tu dia tak boleh nak halang untuk dia mesti nak meniru. Contoh kalau anak-anak, dia akan meniru orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, iaitu ibu dan ayah lah yang ada depan mata. Apa mak ayah buat, itulah dia rasa, itulah yang the best thing. Kan? Dia akan ikut cara mak cakap, cara ayah cakap, cara ayah berjalan, dia akan ikut sebiji. Sebab tu akhirnya menjadi satu, kita tengok, macam mana orang kata apa, peribahasa tu, bagaimana ayah mana tak tumpah kuah kalau tak kena nasi kan. Mestilah sama seperti acuannya, iaitu ibu dan ayah. Hari ini ramai orang mahu menjadi wanita yang cantik, wanita yang indah elok rupanya, tetapi tersalah meniru, tersalah tiru ikon ataupun orang, akhirnya tertiru orang yang salah dan akhirnya tak tepat, ya, keislaman ataupun kemuslimahan tersebut. Sebab itu sahabat-sahabat, generasi yang tak akan pernah kita lupa ataupun luput namanya ialah generasi yang dididik secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi yang akan sentiasa berkicauan di bibir-bibir umat Islam, kerana mereka ini adalah satu contoh didikan terbaik. Khairul qarnu qarni. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Thumma yalinahum, thumma yalinahum. Dan kemudian selepas pada itu dan selepas pada itu lagi, dia makin lama makin turunlah. Maka kualiti yang terbaik ialah yang dididik secara direct ataupun kita kata langsung, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita bawa satu tokoh contoh yang sangat dekat, subhanallah, yang sangat-sangat dekat, bukan sahaja dekat pada jasadnya, tapi dekat pada jiwanya, dekat pada agamanya, iaitu kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Inilah satu tokoh wanita, tokoh muslimah yang saya rasa mesti sentiasa kita sebut sebab takkan pernah habis kalau kita nak belajar tentang Sayyidatina Khadijah. Makin kita belajar, makin kita gali, makin kita jumpa hikmah yang berbeza. Ada kaitan ke Ustazah dengan zaman sekarang ni? Kejap lagi kita akan tengok kan apa kaitan yang paling utama yang akan menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Nak tahu, mesti rasa nak tahu tang mana yang kita nak cendok tu, tang mana yang zamannya sama sangat dengan kita ni, sampai kita nak menjadikan dia sebagai satu benchmark, sebagai satu trademark untuk kita tiru dan untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Satu, sebagai seorang Muslim. Yang kedua, sebagai seorang wanita dalam zaman yang sangat-sangat mencabar. Ya, kita sekarang zaman fitnah, zaman mencabar. Adakah zaman Sayyidatina Khadijah mencabar ataupun tidak? Teruskan bersama dengan MCF Muslimah Telefika. Macam nak buat iklan pula rasa kan. tak ada iklan. Iklan je nak minum air je. Sila sahabat-sahabat boleh minum air. Puan Nuria, Puan Nur Hikmah, Puan Aisyah, Puan Muhaidah, Puan Lina Ali. Masya Allah. Hari ni ramai yang bersama dengan kita. Puan Hani juga. Masya Allah. Tadi macam nampak ada Puan Syikin tadi kan? Betul kan Puan Hani? Tadi ada Puan Syikin. Betul. Mana pula dia? Lama tak jumpa Puan Syikin. Dia bawa balik dari Mekah tu.
Pergi haji ke? Ya. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan mengalihkan kita. Yang Minta orang amin. balik haji ni, ya Allah, tak boleh peluk. So ada sahabat-sahabat yang pergi haji 3 orang lah kot yang saya kenal yang WhatsApp daripada Mekah, masa dia orang tengah buat haji tu, ada orang cakap, ya Allah, saya rasa walaupun tak sampai jasad kita, rasa macam orang yang kita kenal sampai pun rasa macam, Allah, tolonglah bawa doa aku, tolong bawa nama aku. Rasa dekat sangat, subhanallah. Mudah-mudahan mengalir keberkatan rezeki pada kita semua yang sama-sama Hajjah Syikin yang telah bersama dengan kita, insya-Allah. Baik. Hari ini saya guna satu buku, sahabat-sahabat, ada satu buku ini nama dia Al-Bushra. Buku Al-Bushra, yang mana buku ini menerangkan manaqib ataupun sifat, kita kata perwatakan di dalam bentuk nathar. Nathar ni macam suatu puitis, bahasa puitis dalam bahasa Arab, ataupun kita panggil bahasa Melayu puitis, begitulah kan, bahasa-bahasa puisi ataupun syair yang menerangkan who is Sayyidatina Khadijah fi manaqib nisa, iaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. So Sayyidatina Khadijah ni dia ada gelaran dia, antara gelaran Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kenapa Al-Kubra? Bukan Kobra, jangan salah faham pula. Kobra pula, Kobra tu pula. Al-Kubra. Al-Kubra iaitu besar. Dan dalam bahasa Arab dia bila sebut besar, Al-Kubra, besar ni boleh bermaksud dari sudut besarnya hebat-hebat. Maksudnya orang yang hebat biasanya kita panggil dia orang hebat ni kan. Kalau dalam bahasa Arab, kabir, kalau kita dalam solat kan, Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Jadi Maha Besar tu it's not about hanya pada jasadiah ataupun pada bentuk ataupun yang kita boleh ukur saja, tapi sebenarnya pada rohaninya. Hebat dari sudut nama dia, hebat dari sudut akhlak dia, hebat dari sudut kedudukan dia. Tu yang diberi nama Khadijah Al-Kubra. Ada orang bagi nama anak memang bagi nama Khadijah Al-Kubra. Boleh, tak ada masalah. Ini adalah gelaran yang diberikan, laqab ataupun gelaran yang diberikan kepada ibunda kita Sayyidatina Khadijah. Kenapa ibunda? Sebab dia isteri Nabi. So siapa sahaja isteri Nabi, semuanya kita panggil ibu kita. Dia digelar oleh Allah Ummahatul Mu'minin, iaitu ibu-ibu orang yang beriman. So, apabila seseorang itu dia beriman saja, dia ada ibu, yang pertama ibu kandung. Ibu kandung ni yang melahirkan. Dia ada juga ibu orang beriman otomatik, iaitu semua isteri Nabi. So, isteri Nabi yang paling sulung sekali ataupun yang paling besar sekali, dari sudut bilangan pun dia nombor 1, dari sudut matangnya, dari sudut kematangannya pun dia nombor 1, sumbangannya pun dia nombor 1, dialah Sayyidatina Khadijah yang paling tinggi sekali kedudukan dalam isteri Nabi. Nabi SAW meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang isteri, dan 2 orang daripada isteri Nabi ini telah wafat sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara salah seorangnya iaitu Sayyidatina Khadijah. Sebab Sayyidatina Khadijah dia meninggal dulu, betul tak? Ada 1 tahun, sehingga tahun tersebut diberi nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya Allah. Bayangkan tahun tu tahun sedih. Kenapa? Nabi kehilangan tempat berpaut. Kalau kita kata seorang lelaki itu hebat tanpa wanita, tanpa sokongan wanita, kita telah salah buat satu statement dan pernyataan. Kerana Nabi cukup hebat. Sahabat-sahabat Nabi cukup hebat. Dan Allah kalau nak bagi pada Nabi kekuatan untuk Nabi hidup dan meneruskan perjuangan nak menyampaikan agama Allah, Allah boleh bagi dengan kun fayakun, dengan sekelip mata. Sangat mudah, as easy as ABC.
Tapi Nabi SAW Allah beri sunnatul alam ataupun fitrah insaniyah, fitrah manusia, yang mana setiap manusia ini dia memerlukan kepada sistem sokongan. Dan sokongan untuk seorang lelaki tak lain tak bukan dia memerlukan wanita dalam kehidupan dia, dalam perjuangan dia. Dekatnya. Sehingga Nabi SAW Allah jemput berjalan. Abul Husni, Allah jemput berjalan. Dia sahabat-sahabat kalau kita semacam sedih sangat, rasa macam ni, tolong berjalan. tolong travel. Bila kita travel, kita tengok alam, kan? Travel, pergi masjid. Dia akan menyebabkan kita buka mata, buka minda. Itu adalah satu pengubat. Release kita punya kesedihan. Allah bawa Nabi berjalan daripada masjid ke masjid, subhanallah. Daripada masjid, ibu masjid, Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Ke masjid apa, nenek, masjid nenek-nenek, masjid orang tua, masjid kiblat pertama ni. Subhanallah. Dari masjid ke masjid, Allah bawa berjalan daripada bawah sampai ke langit, subhanallah. Dan akhirnya ya Nabi lihat pelbagai perkara yang dipamerkan kepada Nabi. Nabi balik, ya, Nabi ada semangat yang baru. Nabi dapat satu semangat dalam menyampaikan dakwah dengan begitu kuat sekali. Abang boleh tu ambilkan charger kat fridge ni. Saya letak di luar ke bawah ke? Okey. So insya-Allah pada hari ini kita nak baca sedikit berkaitan dengan perwatakan. Kita nak baca juga sedikit berkaitan dengan sirah ataupun latar belakang Sayyidatina Khadijah. Dan kemudian yang ketiga, kita nak cedok. So yang ketiga adalah ibrah. Apa yang boleh kita ambil? Ini paling penting sahabat-sahabat. Apa yang boleh kita ambil daripada diri Sayyidatina Khadijah? Ini yang mana? Ini boleh ikut, daripada diri Sayyidatina Khadijah tentang yang kita nak bawa ke dalam kehidupan kita sebagai orang yang bersama-sama dalam arena dunia. Bukan arena sukan. Arena sukan tu tak apa, tak ada masalah, kan? Kalau kalah pun kalah sekejap je lah. Tapi arena dunia ni, arenanya Masya Allah panjang ceritanya. Kalau tak settle dekat sini, kena menjawab nanti dekat akhirat sana. So kita kena ambil lah tips-tips yang sangat berharga daripada ibunda kita, iaitu Sayyidatina Khadijah. Baik. Puitis ini dimulakan dengan fahadihin nafahat nabawiyah wa fayudatir rabbaniyah jara bihal qalam fil manaqibul ummul mu'minin. Puitis ini telah ditulis yang mana berkait terus dengan rumah kenabian. Sebab kita tahu bila kita bicara tentang Sayyidatina Khadijah, kita tak boleh nak tinggal pasangannya. Kita tak boleh nak tinggal Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemuliaan Sayyidatina Khadijah itu kerana apa? Dekatnya kedudukan dia dengan Nabi. Nampak tak sahabat-sahabat? Kat sini kita dah dapat satu perkara, satu pengajaran. Nombor satu, kalau kita nak jadi orang yang hebat, kita kena duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ustazah nak duduk dekat? Nak pindah Madinah, kerja pula ustazah kan? Jadi kena duduk kat Malaysia. Sahabat-sahabat nak dekat dengan Nabi, kita tak pernah jumpa Nabi, sahabat-sahabat. Kan? Kita tak pernah jumpa Nabi. Mungkin ada orang yang pernah bermimpi dengan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu rezeki. Macam mana kita nak dekat dengan Nabi? Yang pertama, cara untuk kita dekat dengan Nabi ialah dekatnya di hati. Iaitu apa? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jauh dengan Nabi, dia tak hebat langsung. Senang kata macam tu. Kehebatannya akan terlupus kerana jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini dia duduk dekat dalam hati kita. Hubbun Nabi ialah cinta kepada Nabi
ialah ukuran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kita punya syahadah, ya, tak lengkap. Syahadah itu kalau tak ada sebut la ilaha illallah, dah sebut tapi tak sebut Muhammadur Rasulullah, tidak sempurna syahadah kesaksian seseorang itu. Maka yang pertama kena bagi Nabi dekat. Yang pertama dekat kat mana? Dekat kat hati. Kena cinta Nabi. Nombor dua, Nabi kena dekat dengan lidah kita. Baru kita ada bukti cinta tadi. Bukti cinta tadi mesti dilafazkan. Tell yourself. Tell Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annaka tuhibbuhu, bahawa kamu mencintai dia. Tanda kamu cinta Nabi, kamu banyak sebut nama Nabi. Kalau kita cinta kat seseorang tu kan, tak lekang nama orang tu kat mulut. Kejap-kejap nama si Minah, kejap-kejap nama si Minah ni kalau orang lelaki lah kan. Kalau orang perempuan pula, kalau tengah bercinta dengan si Pak Atan pula, si Atan lah kan. Pak Atan macam bapa orang pula. Si Atan kejap-kejap, Atan selalu cakap macam ni. Atan sikit-sikit, Atan tu apa? Orang tengah bercinta. Tengah manis kan. Mesti nak sebut. Kalau kita cinta Nabi, dekat dengan lidah kita, sentiasa menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak dekat dengan Nabi, ni kita duduk dekat Malaysia, boleh ke kita nak dekat dengan Nabi? Boleh. Dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Make sure dalam satu hari kita ada sunnah-sunnah yang kita lakukan. Ada sunnah-sunnah yang kita istiqamah. Kita tak boleh tinggal sunnah tersebut. Kenapa? Dah terlalu dekat dah. Kalau tertinggal sunnah tersebut sehingga kita rasa tak senang nak duduk. Ini tanda orang dekat. Sebab apa? Kita tahu kalau siapa dekat dengan Nabi, dia akan jadi orang hebat. Kalau dia dekat, dia jauh dengan Nabi, dia akan hilang kehebatan dia dunia akhirat. So kita tengok sini, Sayyidatina Khadijah hebat sebab apa? Kenapa dia jadi orang yang subhanallah, wanita contoh, tokoh. Dari sudut apa sajalah. Dari sudut keibuannya, wanita contoh. Dari sudut usahawannya, wanita contoh. Dari sudut akhlaknya, contoh. Dari sudut pengorbanan, sumbangan, contoh. Semua sekali. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan Nabi. Jadi bila kita nak jadi orang hebat, kena dekat dengan Nabi. Fayudat Rabbaniyah, Syekh yang menulis dalam matan ataupun puitis Al-Bushra ini, Al-Bushra itu adalah maksudnya berita gembira. Ya, orang anak-anak kita ataupun anak-anak murid kita pernah dengar nama Bushra. Bushra itu maksudnya adalah berita gembira. Berita gembira yang dituliskan, diberi nama kepada nasar ini ialah satu limpahan Rabbani, limpahan daripada Tuhan yang telah menjadikan kalam ataupun pen aku menari-nari. Ya, subhanallah. Sangat puitis bahasanya. Pen aku menari-nari kerana aku mendapat kurniaan daripada Allah ketika aku bercerita tentang ibu kepada orang yang beriman. Subhanallah. Siapa dia? Wa fadailuhu, dan juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Zaujatu Sayyidil Mursalin, isteri kepada penghulu Nabi dan Rasul. Wa syama'iluha allati hiya ahsanul syama'il, yang mana kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan yang tak ada tandingan. Dalam satu kitab Imam Tirmizi mengeluarkan, mencari kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut khalqiyah dan dari sudut khilqiyah. Khuluqiyah dengan khalqiyah, iaitu dari sudut tubuh badannya, jasmaninya, dan memang cari-cari semua sempurna. Subhanallah, tak ada yang kurang. Dari sudut khuluq, akhlaknya, subhanallah, semuanya tip-top. Boleh dapat the best award. The best award people. Subhanallah, antara manusia dialah paling cantik. Ya, akhlaknya, perkataannya, bicaranya, perbuatannya, hatinya. Allahu Akbar, ibadahnya. Semua elok, terletak
tak sahaja jadi syama'il yang paling kesempurnaan, yang paling sempurna, ahsanah, yang paling cantik ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, al-muqtabisah min akhlaq dzalika insanul kamil. Dia kata begini. Kenapa akhlak Sayyidatina Khadijah tu comel? Kelantan kata, apa comel? Macam tu. Lahjah nama lain sikit lah ya. Lahjah orang Johor cakap Kelantan. Apa akhlak Sayyidatina Khadijah tu comel? Sebab dia mirroring. Dia telah mencontohi, copy and paste betul-betul akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak sahabat-sahabat? Dekatnya seorang individu yang bernama Sayyidatina Khadijah dengan Nabi yang menyebabkan segala kebaikan yang ada pada Nabi terbias. Dalam bahasa sains kata mengalir, terbias ke dalam diri Sayyidatina Khadijah. Akhirnya keluarlah akhlak-akhlak yang sempurna yang kita boleh tengok dari segenap aspek pada diri Sayyidatina Khadijah. Sayyidul awakhir wal awail. Iaitu siapa? Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu seorang penghulu, ketua kepada orang-orang yang terawal, sama ada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, semua dia juga ketuanya, dia juga penghulu dia. Begitu juga untuk akhir zaman, dia jugalah ketuanya. Jama'tuha likai tata'attar biha majalisul wan nawadi. Ini kata penulis tahu. Dia kata, you all nak tahu tak? Why saya compilekan madah-madah, kepujian-pujian kepada Sayyidatina Khadijah ni. Dia kata, aku ingin mewangikan majlis ilmu, aku ingin mewangikan tempat-tempat yang menyebut nama Sayyidatina Khadijah alaihissalam. Sahabat-sahabat, zikr salihin, tatanazzalur rahmah. Tak kala kita menyebut, cukup dengan menyebut nama orang-orang saleh, akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, rumah kita, tempat-tempat yang kita sedang berada sekarang ni. Masing-masing kita berada di rumah masing-masing, tapi Allah akan menurunkan kewangian di tempat-tempat yang kita berada. Rumah kita yang ada kitab-kitab yang menyebut-nyebut tentang manaqib, yang menyebut tentang sirah, perwatakan, kelebihan orang-orang saleh, rumah itu akan menjadi wangi. Rumah itu akan turun di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, satu niat yang sangat baik. Sebab kalau kita tulis pasal orang, kita tulis pasal orang yang kita rasa hebat pada hari ini, mungkin orang tersebut yang kita nampak hebat tersebut mungkin dalam zaman kita je orang kenal. Anak cucu kita mungkin generasi ke-10 selepas pada kita hidup, dia tak kenal dah. Kerana setiap orang yang hebat itu dia ada zamannya. Tapi orang yang saleh, yang diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini sentiasa hidup. Mereka sentiasa hidup dalam agama nama mereka. Nama mereka sentiasa hidup di dalam hati orang-orang yang beriman. Kita tak pernah dengar satu tempat yang tak menyebut nama Imam Syafi'i. Betul tak? Walaupun zaman bertukar. Daripada zaman tulis pakai pen, celup dakwat dalam celup marker ataupun pen dekat dalam dakwat dan tulis, sehinggalah zaman hari ini type saja, print sahaja, digital sahaja. Zaman sangat jauh bertukar. Tetapi nama para salihin yang Allah cinta terus bermain, terus berlegar di dalam hati orang yang beriman. Itulah dia tujuan penulis ini menulis buku yang berkaitan dengan perwatakan atau ciri-ciri siapa dia Sayyidatina Khadijah.
fi hawadir wal bawadi. Ya, tak kisahlah. Aku tulis ni akan mewangikan dekat seluruh pelosok kampung dan juga kota-kota. Ya, walaupun kota kadang-kadang kita tengok sibuk dengan kemajuan, kota sibuk dengan kemodenan, tetapi orang yang beriman tetap menjadikan orang salihin seperti mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah suatu perkara yang sangat wangi, berharga dalam kehidupan mereka. Ittakhabtaha 'anil 'uyunil akhbar wa majami'ul athar wa mawdi'atul fis sayri wal asfar. Okey, nak tahu tak dia dapat daripada mana apa yang dikumpulkan di dalam buku Al-Bushra ini? Nama kitab ni Al-Bushra. Aku telah mengambil, mencedoknya daripada hadis-hadis yang pelbagai. So sumbernya subhanallah sangat-sangat trusted, ya, kerana penulis ini bukan ambil, walaupun dia tulis puitis ataupun puisi. Biasa kadang-kadang ada orang tulis puitis dengan ilham daripada lintasan sahaja kan, tapi tidak, ya, dia mengambil nathar ataupun puitis ini daripada sumber yang muwathaq, sumber yang trusted, iaitu daripada hadis satu, dan majami'ul athar, iaitu dengan koleksi daripada athar. Asar ni maksudnya peninggalan ataupun perkataan-perkataan para sahabat Nabi. Apa itu ya? Daripada para sahabat Nabi. Dan juga aku ambil, kata penulis, daripada buku-buku tarikh, buku-buku sirah, buku-buku yang mengumpulkan sejarah manusia pada zaman itu, dan juga daripada duta-duta daripada duta-duta yang pernah sampai ke zaman tersebut, daripada satu generasi ke satu generasi. Wa tamantaha min dhalika kullu ma huwa maqbul. Dan aku kumpulkan ketiga-tiga ini, satu tadi pada hadis, yang kedua daripada para sahabat, dan yang ketiga daripada orang-orang yang pernah sampai ke sana, dan juga daripada ahli sejarah. Semuanya aku kumpulkan dan semuanya diterima. Diterima di sisi siapa? A'immatul huffaz al-fahul, iaitu di sisi imam-imam yang besar. Wa min kulli qaulil mahmud, dan daripada perkataan orang-orang yang terpuji. Laisa min bawdu' wala mardud. Dia kata bukan aku punya perkataan ini yang aku kumpulkan dalam buku Al-Bushra ni bukan daripada perkataan yang direka-reka. Kan pernah dengar hadis maudhu' dan sebagainya kan? Hadis yang direka-reka ataupun daripada perkataan yang ditolak, tak. Yang aku ambil semua benda yang fiqh, yang trusted. Wa hadzal awanul syuru' fil maqsud wa bi'aunil mulkil al-ma'bud. Dan aku jadikan ini sebagai suatu jalan untuk menyampaikan kepada maksud kita, iaitu kita nak mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara sahabat-sahabat yang kita kena buat, terutama apabila kita ada anak-anak kecil. Yang pertama, kena ajarkan anak kecil kita Al-Quran. Kena ajarkan anak kita hubbun Nabi. Yang ketiga, kena ajarkan anak kita hubbul ahlil bait. Iaitu, yang pertama, ajar Quran, ajar cinta Quran, ajar cinta Nabi. Dan yang ketiga, ajar cinta ahli keluarga Nabi. So, macam mana nak cinta ahli keluarga Nabi kalau kita tak kenal? Betul tak? So, jadi, mencintai, mengenali ahli keluarga Nabi, ini orang yang paling rapat dengan Nabi, disebabkan jalan Sayyidatina Khadijah lah keluarnya hari ini habaib, ataupun di Malaysia kita panggil Syed Sharifah. Keluar Syed Sharifah sebab apa? Sebab itu adalah bermula daripada ibunda kita, iaitu Sayyidatina Khadijah alaihi salam. Dan rendah hatinya penulis ni, dia kata bi'aunil mulkil ma'bud, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, iaitu raja kepada seluruh yang menyembah, iaitu manusia. Kita semua sembah Allah Subhanahu wa taala. Okey.
yang awal ni dia bagi tahu dahulu nama. So kita tulis sedikit. Kalau siapa nak tulis kat ruangan komen pun boleh. Nak tulis dekat dekat nota pun boleh. Siapakah nama dari sudut nasabnya? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah diberi nama Khadijah bintun Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Okey. Iaitu diberikan 4 lah ya nasabnya ataupun binnya. Yang pertama namanya Khadijah. So namanya Khadijah saja, walaupun orang Malaysia sebut Siti. Siti Khadijah kan. Datang mana pula Siti tu Ustazah? Kan? Dulu saya pun terfikir-fikir kan. Masa aku belajar tak ada pula Siti kan. Tapi orang Malaysia mesti sebut Siti. Rupanya macam ni. Zaman dulu ni, bila disebut Siti ni, Siti ni macam seseorang yang mempunyai suatu kedudukan yang terpujilah, kedudukan yang tinggi. So Siti itu nak menggambarkan Sayyidatina sebenarnya. Sayyidatina tu Sayyid. Sayyid kalau perempuan Sayyidah. So Sayyidah tu orang Melayu agak susah sangat kan. Sayyidah, Siti lah senang. Jadi Siti Khadijah tu. Semua dia bagi Siti kan. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Kan nampak tak semua ada. Sedangkan nama kalau cari dekat dalam nasabnya tak ada Siti. Tapi sebenarnya adalah pangkat yang kita beri nama tu yang mana ketua, penghulu, iaitu penghulu kita, orang besar di dalam kalangan kita, iaitu Sayyidatina Khadijah. So namanya ialah Khadijah binti Khuwailid. Dan Khuwailid bin Asad, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي الذي جمع القبائل القريشية. Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah ni, dia bertemu daripada nasab dia. Dia ada bertemu nasab dengan Sayyidatina Khadijah pada Qusay. Itu yang diberhentikan tadi, nasab dia pada yang kelima, Qusay al-Asadiyah, yang mana atuk kepada Qusay tadi yang akhirnya jama'al qabail, mereka ini berkumpul dan akhirnya keluarlah yang diberi nama kaum Quraisy. Kan kita selalu dengar kan Nabi Al-Quraisy ataupun Bani Quraisy. So Bani Quraisy tu siapa? Pada Qusay tadi tu. Qusay yang kelima tadi tu Khadijah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay itulah nama lain dia ialah Quraisy. Bila sebut Bani ni biasanya ialah anak. Maksud bahasa Melayu, Bani itu adalah anak kepada Quraisy. Quraisy siapa? Walaupun nama yang lebih dikenali ialah Qusay, tapi nama lain dia Quraisy, dan akhirnya orang kenal anak cucu dia semua digedar sebagai Bani Quraisy. Okey? Jom terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mak dia pula. Tahu nama ayah dia je Khuwailid. Nama mak Sayyidatina Khadijah siapa? Bukan kelakar tau, tapi ini ada orang Arab tau. Ada orang Arab, dia suka nama tu berulang. Ya? Ibnu pun anak juga. Betul. Abi Awi 22. Betul. Ibnu pun anak juga. Bani pun anak juga. So buat Bani dengan Ibnu samalah. Maksudnya membawa kepada anak. Kan anak Sayyidatina Khadijah nama Fatimah. Betul tak? Senang nak ingat tak? Nama mak Sayyidatina Khadijah Fatimah. Orang-orang ada suka macam tu. Dia kadang-kadang Muhammad bin Muhammad. Ni Muhammad apa ni? Muhammad ketiga. Maksudnya Muhammad ada ketiga. Ada sampai Muhammad kelima kan? Dia jenis macam tu. Masyarakat Arab dia jenis macam tu. Jadi dia suka menamakan nama tu dia macam ni. Dia macam sebab ayah dia katalah atuk dia orang hebat, dia nak anak ataupun cucu dia orang hebat juga. Dia ambil nama. So jadi Fatimah nama mak,
Anak pun nama Fatimah juga. Oh, memang sungguhlah hebat sungguh. Jadi anak Fatimah ni kan anak paling yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintun Zaidah bin Asad min Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Okay, ini daripada susul galur ibunya lah. Susul galur ibunya iaitu daripada Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. فأكرم بهذه النسب الطاهر الذي هو نسب الأشرف الحبائب. Awak kita nak kena tahu dia punya nasab ni. Dia macam ni, sahabat-sahabat. Bila kita tahu keturunan orang tu, kita tahu kedudukan diri dia. Dari mana asal usul dia. Sebab di mana kedudukan kita, di mana asal kita, dia takkan pergi lagi. Lepas tu orang nak kahwin, selain daripada tengok muka, tengok tangan, tengok nasab. Jangan lupa tu. Sebab kalau nasab itu cantik, insya-Allah, dia tak akan lagi pergi manalah. Yang baik juga akan datang untuk anak cucu kita. Tu pentingnya nasab. Jadi bila kita nak tengok Sayyidatina Khadijah ni, macam mana dia punya hebat dia ni? Tengok sampai ke nasab dia. Betul lah. Rupanya nasab dia ni adalah nasab yang tahir. Nasab yang sangat suci. Nasab yang memang orang baik-baik belaka. Macam tu. Bukan orang-orang yang biasa-biasa, tapi memang nasab yang terpuji. Asyrafal habaib. Nasab yang paling mulia. Ya Allah. Maksudnya kita kata kalau dekat masyarakat jahiliah pada waktu itu, bayangkan masyarakat jahiliah dengan penuhnya perkara yang jelek yang berlaku, tapi kaum ataupun keturunan Sayyidatina Khadijah tak ada. Dia macam seolah-olah alam yang berbeza. Tak ada langsung kesan-kesan jahiliah pada keluarga mereka. Diorang ni memang lain macam. Nasab mereka sangat-sangat mulia. Waqad hafadhahallah min arjasil jahiliyah. Ini yang saya tak sabar nak bincang. Nampak tak kala Allah nak menjaga seseorang yang akan berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Allah nak menjaga seorang ibu yang akan melahirkan Ummahatul Mukminin yang merupakan sayyidah, ketua bidadari, yang merupakan ketua isteri-isteri Nabi, yang merupakan ibu kepada anak-anak cucu Nabi. Allah jaga daripada, bukannya Allah jaga Sayyidatina Khadijah je, Allah jaga daripada keturunan Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Sangat-sangat cantik. Allah jaga keturunannya semua sekali daripada najis jahiliah. Allah sebut najis. Allah sebut digelarkan oleh penulis kitab ini bukan sahaja jahiliah tapi rajas, iaitu najis. Orang ni tak kena langsung. Apa yang jahiliah punya buruk-buruk perangai tu tak kena. Macam mereka ni ada satu kelompok lah yang menjaga ataupun dipanggil apa environment, the very clean environment yang menjaga kehidupan keturunan ini. Fa ahata 'arada hadhihi sayyidah Zakariyah, dan di sanalah seolah-olah ada satu dinding, ada satu awan macam tu ada satu pagar yang melindungi maruah Sayyidatina Khadijah. Wasanahu min kulli adhiyah wal baliyah. Yang mana Allah menjaga Sayyidatina Khadijah ni daripada segala perkara-perkara yang menyakitkan dan daripada segala bala bencana. Subhanallah, subhanallah. Biriayatil wa inayatihil al-bahirah. Dan inilah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas, yang mana kita tak boleh nafikan, sehingga wadzalika kanat talaqqabu bi sayyidati
At-Tahira. So hari ni kita nak kongsi dua. Iaitu yang pertama, gelaran kepada Sayyidatina Khadijah awal-awal tadi. Sayyidatina Khadijah awal-awal tadi, siapa gelaran dia? Nampak tadi Puan Hani ada tulis tadi. Al-Kubra. Ya, alhamdulillah Al-Kubra. Okay. So yang pertama jangan lupa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kita nak tambah yang kedua, iaitu At-Tahira. At-Tahira. Sebab dia perempuan, kalau tahir untuk lelaki, jadi kalau perempuan jadi tambah ta marbuta At-Tahira. So boleh kita sebut nama Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin. Itu pun gelaran juga. Gelaran tu Allah yang bagi. Sebab apa? Mereka ialah isteri Nabi, dia jadi ibu kepada orang beriman. Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin Al-Kubra ataupun At-Tahira Al-Kubra. Okay, so yang last kali hari ni yang kita nak bagi iaitu At-Tahira. Dan kita boleh faham kenapa dibagi nama suci. Kenapa Sayyidatina Khadijah ni seorang wanita suci? Sebab dia tak langsung melakukan apa-apa perangai jahiliah hatta menyembah berhala. Subhanallah. Okay. So saya nak tanya soalan hebat. Kalau dia tak buat sembahan berhala, bagaimana yang masyarakat jahiliah masa tu menyembah Kaabah yang penuh dengan berhala, 360 berhala dekat sekeliling Kaabah. Subhanallah. Sangat luar biasa. Mereka tawaf dalam keadaan berbogel. Lelaki tawaf pagi, perempuan tawaf malam. Sebab apa? Mereka menunjukkan bahawa mereka ni nak menyucikan diri daripada dosa. Jadi kalau begitu, mereka ni sembah apa? Apa anutan mereka? Rasa kalau sahabat-sahabat boleh jawab, sila. Rasa-rasa kalaulah kita kata Allah jaga sampai menyembah berhala pun tidak, so apakah anutan keluarga Sayyidatina Khadijah dan juga keturunannya? Sila. Kalau sahabat-sahabat nak tulis kat ruangan chat pun boleh. Kalau nak buka suara pun boleh. Puan Muhaidah, Puan Hakimah, Puan Lina, Dr. D, Puan Siti Patonah, ahlan-ahlan, ada idea? Rasa-rasanya dia apa anutan? Sebab nak kata dia tak buat langsung ni. Apa sahaja najis jahiliah termasuklah menyembah berhala. So mereka anutan siapa? Mereka menganut agama apa? Sila. Puan Hani juga nak jawab. Saya bagi kepada sahabat lain sebab saya tak tahu jawab. Okey, saya ambil air kejap. So sahabat-sahabat boleh fikirkan kejap jawapannya. Cepat you all jawab, saya tak tahu. Agaknya ajaran Nabi Isa. Kotlah. Tidak tercampur benda-benda lain. Nabi sebelum itu adalah Nabi Isa. Okay, itu saya punya cubaan. Okay. We'll try that answer. Okey. KFB ada live juga. Saya sedang live di Zoom. Zoom bersama dengan sahabat-sahabat daripada Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz. Apa nama? Jadi sahabat-sahabat ni adalah peserta-peserta MCF
Tapi insya-Allah kita akan upload lah dalam YouTube saya. So boleh cari YouTube Ustazah Nurul Hidayah. Boleh follow, insya-Allah lepas ni kita akan dah siap nanti kita akan live. Baik. Dah ada jawapan dah. Nak tengok. Ada jawapan tak? Sila. Ke Puan Hani dah bincang dengan dia orang? Ya, ada jawapan dari salah seorang peserta. Dia kata ajaran daripada Nabi Isa. Okey. Oh, daripada Nabi Isa. Okey. Okey dah tu. Cuma dia lebih dekat dengan agama Hanif. Sebab dekat agama Hanif itu agama Nabi Ibrahim. Hanif. Jawapan ni cantik. Cuma kita, okey, sila Puan Muhaidah. Puan Muhaidah nak beri jawapan? Saya rasa daripada agama Karun. Agama? Korun. Korun. Ha. Korun tu dia tak beriman kepada Nabi Musa. Korun mati dalam keadaan yang menghinakan, sebab mati dia kena hampak dengan dia punya harta dia kan. Tapi Korun adalah daripada zaman Nabi Musa. Okey. Jawapannya okey, tapi alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Muhaidah. Jawapannya ialah mereka menganuti agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Di Mekah, agama yang sangat tulen yang berada pada zaman itu dan masih lagi ada, disebut sebagai saki baki agama Hanif yang masih diamalkan di kota Mekah. Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dia daripada Palestin. Kemudian dia pergi ke Mekah. Untuk buat apa? Untuk tinggalkan anak isteri dia, dan kemudian dia datang semula, dia bina Kaabah, dia datang semula, dan di sanalah dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, orang berpusu-pusu sampai hari ini datang ke kota Mekah. So di Mekah ialah agama Hanif, agama Hanif. Hanif tu dia agama Hanif, maksudnya lurus lah. Sama je dengan agama Islam. Cuma syariat berbeza. Okay, so syariat ni adalah syariat agama Hanif. Okey, jawapan tadi kata Puan Hani, ada sahabat yang mengatakan Nabi Isa dari sudut masa, okey. Sebab dari sudut masa Nabi Isa lah paling dekat dengan Nabi Muhammad. Cuba baca balik kan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi Isa lah Nabi 24. Nabi Muhammad SAW Nabi ke-25. So jadi dia dekat, tapi tempatnya berbeza. Nabi Isa dekat mana? Sila. Nabi Isa kat mana? Nabi Isa di Jerusalem. Yeah. Palestin. Jerusalem. Palestin. Itu tempat Nabi Isa alaihissalam. So jadi jauh daripada kota Syam ni ke Mekah ni memang jauh lah. So jadi dia lebih dekat di tempatnya adalah di sana. Sebab kita kena ingat satu benda, syariat sebelum ini dia akan turun di tempat yang diturunkan Nabi tersebut. Syariat itu akan diguna pakai di tempat yang diturunkan Nabi tersebut. Okay? Berbeza dengan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, turun di Mekah, tetapi agama untuk seluruh alam. Wherever you are, whenever you are, you must follow Islam. Islam adalah agama yang terbaik. Walaupun kamu duduk dekat Rusia ke, kamu duduk dekat Pakistan ke, ceruk mana pun, Islam adalah yang terbaik. Dia berbeza dengan syariat zaman dahulu. Sebab tu Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, aku utuskan kau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada seluruh alam. Tak kisah kamu duduk mana, kamu pakai Islam. Tapi zaman dahulu, contoh kalau syariat itu turun kepada Nabi Isa di Palestin,
So orang yang dekat kota lain dia tak, kalau tak pakai tak apa. Sebab apa, dia di tempat dia terhad saja. Kalau Nabi Lut alaihi salam, syariat Nabi Lut hanya untuk kaum Sadom saja. So dia terhad pada tempat dan masa yang mana ada Nabi tersebut. Bila Nabi tu sudah wafat, maka syariat tersebut diteruskan oleh anak-anak murid sahaja, tapi kalau tak sampai dia tak ada masalah. Tapi kalau kita tidak, Islam itu akan terus unggul bila-bila masa sahaja. Okey? Masuk pula pasal-pasal ni kan, tapi it's nice untuk kita punya pengetahuan. Kita nak tahu ahli keluarga Nabi SAW, ahli keluarga Sayyidatina Khadijah yang mereka menganut agama Hanif. Baik, jom kita sahabat-sahabat, kita pergi terus kepada bila, berapa tempoh beza kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Khadijah. So siapa lahir dulu ni? Sayyidatina Khadijah lahir dulu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waqad wulidat radhiyallahu ta'ala anha qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam binahwin 15 sanatan. Nabi Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah telah dilahirkan awal sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. 15 years earlier than Nabi sallallahu alaihi wasallam. That's why kalau kita tengok umur Nabi 40 tahun dan umur Nabi 25 tahun, umur Sayyidatina Khadijah 40 tahun. So 40 tolak je dengan 25. So 15 kan? So jadi 15 tahun, waktu tu Sayyidatina Khadijah dah 15 tahun, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Tapi sangat subhanallah, satu hari Al-Abbas, pakcik Nabi tanya kepada Sayyidatina Khadijah, "Man akbar, anti atau Muhammad?" Siapa lebih tua? Dia nak tanya tu, akbar ni maksudnya siapa yang lahir dulu? Siapa lagi lahir dulu ataupun siapa lagi tua? Awak ke Muhammad? Awak ke ataupun Nabi Muhammad? Jawapan Sayyidatina Khadijah, seorang isteri, seorang umat yang sangat meletakkan Nabi di suatu tempat yang sangat agung dan tinggi. Ana wulidtu qablahu wa huwa akbaru minni. Allahu akbar. Jawab Sayyidatina Khadijah, dia tak terus dia cakap ana akbaru min Muhammad. Sebab dalam bahasa Arab ingat, bila sebut akbar, dia bukan maksud aku lebih tua dari sudut umur saja, tapi maksud aku lebih hebat. Boleh jadi macam tu kan? Dia kabir tu dalam bahasa Arab dia sangat besar, sangat banyak bezanya. Contoh kabir dari sudut badan boleh juga. Contoh al-fil akbaru minal ghazal. Gajah lebih besar daripada rusa. Besar dia di sudut saiz lah kan. Boleh jadi juga akbar juga, kubra juga. Tapi kita takut orang terbayang akulah lebih hebat daripada Muhammad. Maka Sayyidatina Khadijah, Allahu akbar, dengan sang suami, dengan seorang nabi, seorang yang sangat dikagumi di sisi ataupun dalam jiwa Sayyidatina Khadijah, dia jawab, dia tak tipu. Kan, kalau dia jawab huwa akbaru minni, dia lebih besar pada aku, dah lain pula kan. Jadi dia kata ana wulidtu, aku lahir sebelum dia, tapi dia lebih hebat pada aku. Kenapa lebih hebat? Sahabat-sahabat, kalau tengok sirah perjalanan Nabi, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan nama Nabi itu sudah ada sebelum kejadian Nabi Adam alaihissalam. So dia sangat seniority Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senior. Jadi jawapan Sayyidatina Khadijah menunjukkan satu akhlak dia, menunjukkan dia tahu diri, dia tahu ilmu, dia tahu kedudukan suami dia.
Dia tahu kedudukan penghulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. So banyak benda kita nak belajar pada Sayyidatina Khadijah hari ini, kedekatannya dengan Nabi, ya, penghormatan dia dengan Nabi. So kalau nak tanya kita dengan suami kita pun boleh tahan juga tu, kan? Contoh saya lah, kan. Saya dengan ustaz, saya tua berapa tahun ni? Lebih kurang 3 tahun ke 2 tahun macam itulah daripada ustaz. So dulu masa sebelum belajar ni, kan, bangga tu. Ustaz ni, ustaz muda daripada saya. Saya lebih tua daripada dia. Dululah, lepas belajar ni, ya Allah, ya Tuhanku, tak boleh jawab macam tu. Sebab suami. Dia tak boleh jawab macam tu. Dan kedudukan suami tu lebih besar, lebih tinggi pada kita. Walaupun dia lebih muda pada kita, dia kena menjawab dengan kehormatan, ya, ataupun kedudukan seorang suami di sisi isteri. Ya, banyak belajar, subhanallah, daripada Sayyidatina Khadijah. Rasa macam kena tampar muka kita sendiri, ya. Sebab apa, saya pun sama juga, lebih tua daripada ustaz. Fanasyatu fi baitil tahir tayyibul a'raq. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang penuh, ya, kesucian, yang sangat bersih daripada segala perkara-perkara yang tidak elok. Ala akmalis siyaril mahmudah wa ahsanul akhlaq. Bukan sahaja dari sudut nasabnya suci, tapi juga dari sudut sirah yang terpuji. Sirah ataupun keluarga ataupun sejarah keluarga Sayyidatina Khadijah ini, dia punya perjalanan keturunan keluarganya sangat indah, sangat VIP, bukan VIP saja, VVIP, sangat bangsawan. Dan tambah pula, ada kadang-kadang ada orang bangsawan tapi akhlaknya yang macam bangsawan. Bangsawan pula. Macam lebih kurang je, kan. Tapi yang ni bukan sahaja keluarganya terpuji, akhlaknya pula terbaik. Ahsanul akhlak. Maksudnya keturunan elok, akhlak pun elok, apa lagi nak? Fakanat radhiyallahu ta'ala anha mutakamilatun hasanan wa aklan wa jamalan wa fadlan hazimatun rasyidatun fi jami'il umuriha. Hari ini kita nak sebut beberapa kelebihan Sayyidatina Khadijah. Yang pertama, kita nak tengok dahulu dari sudut tubuh badan. Macam mana tubuh badan Sayyidatina Khadijah? Dia sangat sempurna dari sudut tubuh badan dia. Sebab tu kalau ditanyakan, macam mana bentuk rupa paras Sayyidatina Khadijah, sahabat-sahabat boleh tulis nombor 1, dia seorang rupawan, cantik. Hasanan, dari sudut rupa parahnya, beautiful woman. Orang kata, adalah cantik. Lepas tu, aklan, mutakamilan aklan. Ni, intelligent woman. Akal pula cerdik. Muka cantik, akal cerdik. Wajamalan wa fadlan. Dari sudut kecantikannya, kecantikan luar biasa. Dari sudut kelebihannya, kelebihan luar biasa. Hazimatun rasyidatun. Dia cerdik dan dia mendapat rasyidah. Rasyidah ni orang yang selalu dapat petunjuk. Dia rasyidah dalam erti kata lain, kalau buat tu yang betul aja. Petunjuk Allah bagi je. Allah guide je. Rasyidah. Dalam banyak perkara. Dah lah, itu memang orang kata gifted, sahabat-sahabat. Orang yang cerdik ni bukan boleh buat-buat. Gifted. Cerdik ni memang dia memang lahir cerdik. Tu rezeki dia lah, kan. Dah dapat macam tu. Tambah pula kelebihan Sayyidatina Khadijah, hasanatut tadbir wa tasarruf fi jami' syu'uniha. Tambah lagi, technically, dia sangat orang yang istilah dia apa, Puan Hani? Good governance itu, kan? Maksud dia ada pentadbiran yang baik. Good management.
Sayyidatina Khadijah adalah cerdik dan dari sudut mengurus khitab. Oh, cari tang mana nak cari yang tak elok kan, yang Allah bagi pun elok, yang ada pun diurus dengan baik. Subhanallah. Wa tasarruf. Dari sudut keuangan, dia juga seorang yang bukannya orang kaya yang okey aku kaya, aku dah keluarga kaya, jadi enjoy. Tak. Dia ada harta dan dia pandai urus harta dia. Dia bukannya seorang yang main, okay, tak apalah, kita masuklah bisnes ni, nampak macam untung je, labur 10 juta, labur. Tak. Dia urus dengan baik. Dia banyak orang bawah dia. Sebelum Nabi menjadi orang upahan dia, untuk berdagang barang dia, sebab sebelum tu dah banyak dah pemuda-pemuda yang mendagangkan barang Sayyidatina Khadijah. Orang kata macam sistem agent dan dropship lah macam tu. Dah banyak dropship lah. Commission pula, dia memang jaga. Dia jaga commission. Dia punya agent dia. Sekarang kita ramai orang guna sistem agent dan dropship. Yang kadang yang untung, depa lah. Depa je untung, yang dropship ni dapatlah makan RM40 sebulan. Nak makan apa tapi kena hadir training dan sebagainya macam-macam. Kan? Habis 24 jam, 30 hari untuk depa tapi dapat untung RM40. So jadi sahabat-sahabat tak boleh macam tu. Dia sangat jaga kebajikan dia punya ejen dia. Pemuda-pemuda yang mendagangkan barang dia. Zatu farasatun qawiyatun. Kita tambah lagi, nombor berapa dah? Kita ingatlah kan. Tadi kita dah tengok dari sudut cantiknya, intelligent pula tu. Kemudian dia cerdik dan pandai mentadbir, pentadbiran yang baik. Pandai menguruskan harta. Dan dia ada farasah. Farasah ini maksudnya dia punya insting. Insting dia kuat. I have sixth sense. Kita lah pada hari ni kan. Saya rasa ada benda tak kena lah kan. Sebab apa, insting saya sangat kuat lah macam tu. Kita rasa rupanya kita tertipu dengan insting kita sendiri. Tapi Sayyidatina Khadijah sangat kuat dalam insting dia. Insting dia sangat luar biasa. Sebab tu sahabat-sahabat ingat tak masa Nabi SAW balik daripada Gua Hira. Kan Nabi balik dalam keadaan takut menggigil kan. Zammilu ni. Saya kata dah kerja relax. She's so cool. Dia sangat relax, sangat tenang. Sebab dia mempunyai farasah yang sangat kuat. Dia ada insting yang sangat kuat. Dia kata tak mungkin kau ini akan diberikan sesuatu yang buruk. Sebab aku kenal suami aku ni, apa kelebihan Nabi SAW. Orang yang baik, suka tolong orang. Tak mungkin benda yang tak baik akan berlaku. Nampak tak? Dia ada insting yang sangat kuat. Dia tengok Nabi, masa tu dia tak tahu lagi ni betul ni Nabi. Tapi dia punya hebat tak hebat dia punya insting dia tu, dia hantar ghulam dia, pembantu dia, nama Maisarah. Nama mak saya pun Maisarah juga, tapi mak saya perempuan. Tapi kalau Maisarah yang ghulam dia ni lelaki, maksudnya dia akan jadi spy untuk Nabi. Tengok, dia dah ada rasa, tapi dia nak kuatkan rasa dia tu. Rasa dia sangat kuat. So dia ada insting yang sangat kuat. Wa himmatul aliyah. Himmat aliyah ni pun kita nak pinjam juga ni daripada Sayyidatina Khadijah. Dia ada komitmen yang tinggi. Subhanallah. So sahabat-sahabat, kat sini kita memang boleh mengambil motivasi-motivasi daripada manaqib ataupun ciri-ciri Sayyidatina Khadijah. Kita sebagai seorang ialah woman kan, orang kata perempuan ni lemah, perempuan ni kurang akal, kurang agama, macam-macam. Perempuan ni penduduk neraka ni semua. Macam-macam orang boleh kata. Tapi hakikat apa Islam bawa? Islam tunjuk satu tokoh yang seorang wanita yang berjaya.
kekuatan dia? Kenapa kita tak tengok apa di sebalik kejayaan Sayyidatina Khadijah? Why? Kenapa kita tak tiru? Kenapa kita tak gali? Sayyidatina Khadijah mempunyai satu semangat, dan orang kata sahabat-sahabat yang hilang daripada umat akhir zaman ni ialah semangat, komitmen. Dia punya komitmen dia, orang kata macam mengati ayam ni, mula-mula dia panas, lepas tu sejuk. Orang kata tak berapa tinggi sangat, mudah kendur. Dan itulah yang berlaku bila rumah tangga dilanda dengan ujian dalam rumah tangga. Akhirnya ramai anak muda kita yang baru 5 tahun, 10 tahun yang sudah sampai kepada penceraian. Sebab mereka tak ada hemah yang tinggi dalam komitmen perkahwinan. Siapa kata perkahwinan ni senang? Who said like that? Perkahwinan ini satu ladang pahala nak bawa ke syurga. Dan dekat sanalah syaitan akan tembak dulu. Syaitan akan aim dulu sebab tahu daripada perkahwinan, kalau hancur perkahwinan, generasi memang terabai. Generasi akan kurang kasih sayang, kurang perhatian, jiwa akan kusut. Perceraian yang berlaku. Dan itu yang syaitan akan tembak dulu. Dan syaitan yang general yang besar-besar ni memang akan ke rumah tangga dulu, keluarga. Sebab apa? Kita tak ada hemah yang tinggi. Zaman dulu sangat sukar berlaku perceraian. Zaman sekarang kan, yang artis tak artis, jiran tak jiran, kan, dia bercerai. Kenalan lama sekolah dulu, ya Allah bercerai, ya Allah. Bukankah dulu tu loving couple? Kita pun terkejut juga. Kan? Percintaan dia orang luar biasa. Tapi bercerai juga. Apa masalahnya? Hemah. Committed. Komitmen yang sangat tinggi. Baik, terus ada lagi fadail dia, ada lagi kelebihan dia. Laha nazrun thaqib. Iaitu dia ada satu pandangan yang tajam. Subhanallah. Bagi macam mana ni nak bagi tajam? Ni pakai sharpener lah kot kita ya. Pandangan kita ni. So pandangan tu kena jelas, kena tirus ya. Kalau kita ada pandangan, biar pandangan kita tu jitu supaya dia jadi tepat. Sebab tu kita diajar sahabat-sahabat untuk memanah. Memanah antara suatu pengajaran yang boleh menerapkan di dalam diri kita bagaimana untuk menajamkan pandangan. Sampai kita boleh tengok memanah ini dia sebenarnya bukan sahaja mata yang kita tajamkan, tapi fokus. Dia akan bantu kita untuk fokus di dalam matlamat. Dalam dunia ada matlamat. Dalam agama ada matlamat. Dalam apa yang kita nak lakukan semua ada matlamat. So bila pandangan kita tajam, jangan sibuklah yang lain-lain tu. Ini semua ni adalah syaitan-syaitan yang bergayut dia. Dia akan cuba untuk panggil kita supaya kita lari daripada matlamat tadi dalam solat. Berapa banyak ya yang memanggil-manggil, menari-nari. Akhirnya dah salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tadi solat kan. Tapi tak rasa macam solat. Sebab apa? Terbuai dengan benda-benda sampingan tadi sehingga lari daripada matlamat. So mendapat pandangan yang tajam ini perlu dilatih, antaranya dengan kita cuba untuk fokus waktu kita melakukan sesuatu perkara. Bila kita fokus, sahabat-sahabat, sebenarnya itu keberhasilan 70% di dalam kerja buat yang kita nak buat. Kenapa orang boleh buat contoh saya mungkin boleh tengok CEO yang ada banyak syarikat di bawah dia. Kenapa mereka boleh urus banyak benda? Kita ni kadang-kadang nak urus keluarga dengan kerja kita pun dah tahu berambil kan. Macam mana mereka ini fokus. Bila dia buat A, dia takkan pergi fikir B. Dia orang sangat berobjektif. Contoh, kalau kita hari ni jumpa kawan kita 2 jam, duk menyembang daripada A to Z, tak habis pun sembang tu. CEO, saya pernah juga berjumpa dengan CEO syarikat-syarikat gergasi, mereka hanya perlukan 20 minit kita. Kita hanya boleh ambil 20 minit dia, tetapi kesan daripada 20 minit dia tu ialah
mungkin sepanjang tahun kita boleh guna. 20 minit je. Berharga tak berharga. Tapi dia tak cakap melelong. 20 minit A, B, C, D, E. Okey, ini saja yang saya nak. Nampak tak? Cakap kita kekurangan fokus di dalam kerja buat kita. Sebab tu kalau Nabi SAW bersama dengan isterinya, bersama dengan anak-anak, Nabi tak sibuk dengan isu ummah. Tidak. Nabi akan fokus pada anak dia. Bila Nabi bersama dengan sahabat-sahabat, seolah-olah Nabi dah nampak akhirat dah. Bersama dengan sahabat-sahabat sehingga sahabat-sahabat semua rasa dia adalah orang yang teristimewa di sisi Nabi SAW. Padahal dia orang tahu yang paling hebat adalah Sayyidina Abu Bakar. Kan? Tapi dia rasa layanan Nabi itu sangat luar biasa. Sebab apa? Nabi fokus. Nabi memberikan 100% perhatian kepada apa yang Nabi sedang lakukan. So, dia perlukan kita melatih diri kita untuk mendapat pandangan yang tajam. Baik, ada lagi kelebihan Sayyidatina Khadijah, wa ma'rifatun daqiqatun bil awaqib. Sayyidatina Khadijah, dia seorang yang sangat knowledgeable tentang perkara-perkara ataupun akibat yang akan berlaku daripada satu-satu perkara. Okay? So, dia akan melihat sesuatu itu bukan dengan perkara yang mungkin berlaku sekarang, tapi dia tengok apa yang end of the process akan berlaku, apa akibatnya. Apa yang akan berlaku selepas pada itu. Dia akan sangat teliti sehingga dia tidak sewenang-wenangnya melakukan satu perkara tanpa meneliti perkara apakah akibat-akibat daripada perbuatan tersebut. Aghnahallahu ta'ala bisi'atin ni'am. Tambah lagi, dahlah macam tu kan. Ya Allah, akhlak pun baik, muka cantik, daripada keluarga yang terpuji, very VIP. Kemudian dia pula cerdik kan? Dia pula pandai mentadbir. Tambah lagi sahabat-sahabat, Allah bagi rezeki yang sangat luas. Allah bagi rezeki yang sangat luas kepada Sayyidatina Khadijah. Maksudnya, kita boleh kata pada hari ini, dia golongan yang jutawan. Bukan juta, baru 1 juta terus jadi jutawan, tapi berjuta-juta yang Allah beri kepada Sayyidatina Khadijah. Terus lagi, wa kathratul khadam wal hasham. Tambah lagi kelebihan yang Allah berikan bukan sahaja harta yang banyak, tetapi juga Allah beri kepada dia pekerja yang ramai. Pekerja yang ramai. So orang yang pekerja ramai ni, rezeki lah. Pekerja ni rezeki, sahabat-sahabat. Saya boleh nak kata kita ni adalah kalau pekerja kita Allah bagi mudah, mudah nak dapat pekerja, mudah nak urus, itu rezeki yang sangat luar biasa. Saya rasa sangat luar biasa. So jadi dia dapat pekerja-pekerja yang ramai. Wa manna 'alaiha dzul jalal. Itulah pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Sayyidatina Khadijah dengan harta yang banyak. Ini cerita dalam kehidupan dia. Fakana tastajiru ar-rijal. Sebelum Nabi SAW diberikan upah menjalankan perniagaan Sayyidatina Khadijah, sebenarnya sebelum tu dah ramai dah lelaki yang mendapat upah daripada Sayyidatina Khadijah. Liyutajiru fi dzalika bil halal. Yang mana Sayyidatina Khadijah ini memberikan kepada mereka untuk nisbah, commission untuk barang niaga, fatadaribuhum alaihi bisyai'in ma'lum. So sahabat-sahabat, walaupun masa itu belum ada lagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab masa itu Sayyidatina Khadijah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecil lagi. Tapi masa itu sudah ada urus niaga halal. Seperti mana syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam agama Hanif. Sebab tu kita kata kat sini di dalam bagaimana dia mudarabah, iaitu dia membuat perkongsian perniagaan dengan ejen-ejen dia ni,
Semuanya dengan cara yang halal. Dan komisen yang sudah diketahui berapakah nilai dia. Bisyai'in ma'lum. Bukannya dia janji bulan dan bintang. Tahu tak cerita? Malah nak cerita lah. Dia dengan ejen, hari ini juga dapat komisen. Ada stage satu lah. Kalau yang stage 1 dapat berapa, stage 2 sampai berapa, sampai sudah tak dapat. So jadi saya tak tahulah, saya pun tahu dari satu sudut saja. Tapi nak katanya ramai orang yang boleh dia mudharabah, tapi satu pihak sahaja untung. Satu pihak lagi tak untung. Pihak yang lain rugi. Tapi tak. Yastafidu bidzalika al-jami' ala al-umum. Dan dia memberikan istifadah, faedah kepada orang-orang yang semua menyumbang di dalam perniagaan tersebut. Wa zaharat asrar tilka al-akhlaq al-mardiyah. Dan masa itulah terzahir inilah akhlak-akhlak yang baik yang ada pada Sayyidatina Khadijah. Bukan akhlak ni kita sebut dalam muamalah ataupun di dalam percakapan saja. Dan paling penting, akhlak di dalam mencari rezeki. Akhlak di dalam mencari rezeki. Ada saya ni buat live TikTok juga ni, ada keluar Aris Iskandar. Aris Iskandar ni yang artis ke apa? Nama ke sama kan? Aris Iskandar ada bersama dengan kita. So sahabat-sahabat, banyak lagi sifat-sifat yang baik yang telah menaikkan keadaan Sayyidatina Khadijah. Dan secara saya baru sampai perenggan ataupun perenggan keberapa ni, ketiga di dalam nafar ini, yang mana kita boleh tengok banyak lagi sirah ataupun kehidupan Sayyidatina Khadijah yang akan mengeluarkan daripada diri Sayyidatina Khadijah. Kalau kita mampu untuk keluarkan, itulah yang kita boleh contohi. So sebagai yang terakhir, ada lagi 1 minit yang terakhir, ibrah yang kita nak ambil, sahabat-sahabat, satu perkara yang sangat penting. Kita wanita yang hidup dalam zaman fitnah. Wanita yang hidup dalam zaman fitnah. So zaman kita ini, kalau orang kata zaman apa? Dia bukan zaman teknologi, bukan zaman 5G. Dia adalah zaman fitnah. Nabi dah sebut dah. Nabi kata fitnah tu bagaimana? Fitnah itu seperti malam yang gelap, sangat-sangat susah untuk kita nampak. Dan akhirnya kita nampak ramai orang yang telah tersalah langkah. Kenapa? Yang hak itu nampak macam batil. Yang batil itu nampak macam hak. Sukar untuk membezakan yang halal dan yang haram. Sahabat-sahabat, bagaimana kita nak jaga diri kita pada zaman ini? Jom kita tengok Sayyidatina Khadijah, bagaimana dia boleh menjaga diri dia dalam keadaan pada zaman itu ialah zaman yang penuh dengan kejahilan. Jahil ni zaman, bila kalau sebut orang jahil tak apa. Ini zaman jahil. Maksudnya terlalu berleluasa kerosakan. Terlalu viral. Perkara yang tak betul. Sama tak? Sama lebih kurang. Zaman jahiliyah dengan zaman fitnah. Dua-dua ni ada kedekatan dari sudut sifatnya sangat-sangat dekat. Tapi bagaimana? Adakah mustahil untuk mencari wanita salihah pada zaman fitnah ini? Pada zaman sekarang? Tak mustahil, sahabat-sahabat. Jawapannya, Sayyidatina Khadijah tunjuk kepada kita, dia mampu untuk menjadi wanita yang suci dikala rosaknya masyarakat, dikala rosaknya akhlak, dikala rosaknya akidah. Waktu itu wanita menjadi barang dagangan. Wanita pakai baju depan dan belakang, tapi kiri dan kanannya terbelah. Can you imagine that? Inilah pakaian zaman jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujan jahiliyatil ula. Yang dikata tabarruj jahiliyah tu apa? Iaitu tabarruj yang mana orang boleh nampak depan dan dalam, walaupun ada tapi selapik boleh nampak semua sekali. Mereka tak ada nilai. Bagaimana Sayyidatina Khadijah boleh jadi orang yang suci, perempuan yang penuh maruah,
tinggi kemuliaan, tidak mustahil. Tapi kembalilah kepada sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut sibghatullah. Apa itu sibghatullah? Dinullah. Kembalilah kepada agama Allah. Ada tak kamu jumpa sibghah yang lebih baik daripada agama Allah? Ada tak kamu jumpa agama yang lebih baik daripada agama Allah yang boleh menjaga diri kamu? Jawapannya, Allah tanya, waman ahsanu, siapa yang lebih baik? Manakah agama yang lebih baik, celupan ataupun sistem yang lebih baik? Allah tak minta jawapan dan Allah tahu, kita tahu jawapannya, iaitu tak ada. Tak ada pun satu agama yang, satu sistem yang lebih selamat untuk kita berpegang padanya. Pegang agama, walaupun zaman rosak, kita mampu untuk menjadi orang yang selamat, dunia akhirat, daripada segala kemudaratan yang ada di sekeliling kita. Sahabat-sahabat, itulah satu ibrah yang sangat besar yang saya rasa saya nak angkat daripada bila kita cerita tentang Sayyidatina Khadijah, kerana kita berada dalam zaman yang sangat mencabar, tapi saya yakin dan percaya bila kita berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk menjaga diri kita. Anda mampu mengubahnya. Begitulah kan. Macam tagline pula kan. So jadi sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak untuk 1.5 jam yang sangat berharga hari ini. Kita bergelak ketawa, tapi sebenarnya hati kita sangat rindu. Hati kita sangat teringin untuk kita sentiasa membaca kisah Sayyidatina Khadijah, kerana kita tak tahu, tak ada satu perkara yang boleh memenuhkan hati kita selain daripada kita bercerita tentang sesuatu yang sangat puas bila kita pergi kepada generasi pertama yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih pada Puan Muhaidah, Puan Hani, Puan Duria, Dr. D, Puan Hakimah, Puan Lina Ali, Puan Aisyah dan Puan Siti Fatonah kerana bersama-sama dalam sesi hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, jazakumullah khairan. Wa iyyakum jami'an, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali Puan Muhaidah. Terima kasih Ustazah. Ya, insya-Allah. Ustazah, boleh tanya soalan satu tak Ustazah? Boleh. Saya saja nak tanya, kalau di Mekah itu, atau di Madinah, Mekah lah kot, ada tak apa-apa tempat bersejarah yang berkaitan dengan Sayyidatina Khadijah ini? Oh, yang saya faham, kalau tempat-tempat, satunya makam lah. Makam Sayyidatina Khadijah sendiri yang dibakar. Tapi itu kita tak masuk lah. Kita tak dapat dekat. Sebab banyak tempat, contohnya rumahnya sendiri telah ditukarkan menjadi maktabah Mekah, perpustakaan Mekah. Jadi ini adalah suatu perkara yang kita terpaksa telan lah, ya. Tempat-tempat bersejarah, mereka dengan alasan takut ada orang buat khurafat, akhirnya ditukar tempat tersebut. Kalau tak silap, rumahnya menjadi ada satu tu menjadi butik, ada satu tu menjadi perpustakaan, begitu, ya. Iaitu yang saya dimaklumkan. Dan kiranya kita mahu pergi ke tempat tersebut, masih lagi ada keberkatan, cuma tidak akan diwar-warkan. Maksudnya dari sudut signal kan. Ni rumah Sayyidatina Khadijah, dia takkan wow begitulah. So kita yang kena dapat mutawif yang bagus. Library tu Ustazah bukan tempat lahir Nabi. Kelahiran Rasulullah, betul. Library tu kelahiran Rasulullah. Saya rasa butik tu, tapi saya tak tahu nama butik tu butik apa. Itu saya rasa rumah Sayyidatina Khadijah. Wow.
Betul. Kalau Ustazah ada tahu nanti bila-bila boleh tolong maklum pada Puan Hanisah ke? Boleh, boleh Sebab insya-Allah. bolehlah kita pesan-pesan siapa-siapa nak pergi umrah ke, saja-saja cari ke. Kan, betul. Saya masa suami saya pergi, dia kata bila mutawif yang dekat-dekat sana pun mereka tidak kadang-kadang ya anak-anak yang kata belajar kat sana pun diorang tak berapa tahu sangat kecuali bila dapat mutawif yang berilmu. Mutawif yang berilmu, iaitu barulah kita boleh dapat. Maksudnya sangat perlu mujahadah lah, sebab benda tu dia tidak kena dengan pemerintah. So jadi dia agak terhad lah untuk kita dapat maklumat-maklumat di manakah tempat-tempat tersebut. So jadi insya-Allah, tapi kalau orang yang bersilaturahim dengan para alim ulama, insya-Allah ada jalan untuk dapat, insya-Allah. Saya mohon maaf kerana tak dapat nak menjawab dengan baik. InsyaAllah nanti kita cuba cari dan saya akan maklumkan kepada Puan Hani. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi